pekerja. Sebab saya rasa ekonomi ini kalau kita bercakap secara kategori warga negara, yang paling mudah untuk dinilai ialah pekerja. Kerana isu pendapatan. Jadi saya di sini, saya sebetulnya tidak bercakap sebab saya bukan pakar ekonomi, tetapi apabila profesor mengangkat isu behavior, saya melihat di sini, saya belum lagi nampak satu keputusan-keputusan atau satu cadangan yang mana yang menggambarkan bahawa kita tidak pasrah dengan pasrah dengan pasaran. Itu yang kebijakan itu yang saya mau lihat. Kerana saya beri contoh, majukah kita kalau Pol Pot di Cambodia, dia mengeluarkan orang daripada bandar, dia bunuh dia orang ni sebab dia diktator, dia jahat. Tetapi kita hari ini di atas sebab keputusan dasar kita, di atas nama urbanisasi, urban planning, saya boleh katakan ketika saya menjadi YB dulu, di balik pulau, kebetulan di Pulau Pinang, kata tarafnya tinggi. Di balik pulau itu saya rasa kurang daripada 20 minit kot ke Georgetown. Sekarang ni ada jabatan nombor 2. Kurang 15 minit terus masuk ke balik pulau. Bayangkan, ini keadaan ini cabarannya ketika itu saya membela hampir lebih 600 orang penduduk kampung yang dapat surat tuntutan untuk dihalau. Dan pemaju-pemaju yang datang ini pemaju-pemaju hebat. Nama-nama besar dari Kuala Lumpur. Saya tak nak promosikan mereka. Tapi keputusannya itu, bayangkan, sebab itu apabila saudara Syed mengungkap perkataan urbanisasi, saya melihat tidak ada satu naskah kebijakan yang mencorak reform the urban planning model. Kerana kalau saya boleh katakan di sini, saya sebenarnya mengikuti isu ini dengan dekat. Di parlimen saya antara yang paling gairah membahaskan isu-isu hak hartanah, property right. Sehingga saya bahaskan bahawa property rights is the future issue, political issue. Bukan lagi freedom of assembly, freedom of speech, itu dah abad 19. Kerana saya kata begitu, apabila berada di lapangan, antara perkara-perkara yang memberi impak langsung kepada terutama mereka-mereka yang berdapatan bawah, nak beli rumah, nak sebagainya, sehingga kan perkara-perkara yang sesuci itu, rumah itu biasanya suci ya, sebab itu tempat kita membina keluarga dan sebagainya, kita tak mampu pertahankan, tak mampu ada. Dan apabila saya kaji saya sepanjang saya ada di lapangan, kadang-kadang bukan tak ada harta. Literasi perundangannya rendah. Ada harta pusaka tapi tak diurus. Tak ada agensi, ada amanah raya untuk membangkitkan pendekatan-pendekatan kesedaran mengenai pengurusan harta. Ada ataupun tidak satu badan, saya tidak mengatakan mana kita perlu kontrol market. Itu satu pilihan yang kita perlu bincang. Besar hujahnya. Tetapi to regulate sedikit dengan pendekatan-pendekatan di andaiannya bahawa behavior yang tidak baik ini. Kerana saya faham, Adam Smith, first booknya itu Theory of Moral Sentiment. Hujahnya mengenai assess of market. Apabila kita melihat pasaran hari ini telah banyak menipu, terutama rakyat marahin, kita perlu sebagai orang yang memimpin, memikir bagaimana perkara ini perlu betul. Kerana saya cakap, kalau kita masih terperangkap the idea of modernity or urbanism, ialah Richard Florida, city is the core idea. Orang dah tak cakap benda tu dah. Kita dah bercakap mengenai urbanization. It's not rural, it's not urban, you city as one space. Tetapi saya melihat balik pulau itu sebagai baggage-nya itu, bebannya itu, like 20 tahun daripada Georgetown. Tetapi pembangunannya tidak merata. Jadi pemikirannya itu saya mau lihat. Bercakap dari pengalaman, kita akan pertajamkan selepas ini, dan pusingan berikutnya nanti kita akan mula mengenjak kepada bagaimana ianya harus ditangani supaya isu kos sara hidup lebih lestari. Cadangan balas yang kita bawakan kepada empat-empat panelis. Kita berehat seketika dan beri ruang kepada Prof. Dr. selepas ini. Perbincangan wacana nasional berkait kos sara hidup semakin menghangat, tetapi meminjam istilah Yang Berhormat Senator Datuk Seri Sekretari, perbincangan 30,000 kaki ini harus didaratkan dalam masa-masa minit-minit yang berbaki ini. Dan saya kembali kepada Prof. Datuk ingin mencelah tadi. Saya rasa mungkin sambung pada Saudara Yusmadi tadi. Bila kita bertanya kepada seorang di luar sana, apa saja kita sebut tentang usaha kerajaan dan perancangan-perancangan transformasi ekonomi dan sebagainya, akhirnya beliau akan bertanya, adakah hidup saya akan lebih selesa? Kalau saya pergi ke kawasan-kawasan luar bandar dan juga kawasan-kawasan yang bukan perbincangan profesional,
Yang mereka ingin tahu adalah adakah hidup saya semakin senang selepas ini. Maksudnya dengan pendapatan yang ada, adakah saya boleh mempunyai kehidupan yang lebih selesa. Jadi bagi saya penting di situ dalam kita bawa kepada transformasi ekonomi. Bila berlaku episod begini, banyak yang sebenarnya mula sangsi. Malah ada bertanya, inikah umpamanya transformasi ekonomi? Jadi bagi saya perlu ada penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang dimasukkan dan bukan semata-mata bagi saya untuk bawa terus ke pasaran, tidak. Saya as an economist, saya tidak bersetuju dengan pendekatan itu. Bagi saya ada peranan yang harus dimainkan oleh kerajaan. Dan kemungkinan episod kenaikan harga baru ini membayangkan sedikit sebanyak peranan-peranan yang seharusnya dimainkan oleh kerajaan untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi itu dapat memberi keselesaan kehidupan kepada rakyat-rakyat ataupun setiap individu di sana. Okey, ini satu ruang Ya. dan peluang untuk kita Ya. memperkenalkan satu dasar. Saya boleh cakap. Ya. Sebenarnya saya melihat banyak perkara yang baik yang dibuat. Contohnya, satu ketika kita bincang di parlimen mengenai isu Fair Trade Act something. Saya ingat di Kementerian Fair Trade. ketika itu Tan Sri Syarif Samad. Saya ingat lagi. KK. Dah hampir nak dibahaskan. Tapi saya tak tahu sekarang ni ke mana perginya. Dan kemudian Suruhanjaya Anti Monopoli. Itu dah ada. Dan kebetulan saya dengan Datuk juga berada di dalam satu kelompok lain iaitu membincangkan isu rasuah. Yang mana kita juga ingin membantu kerajaan. Dan saya melihat perkara-perkara ini kadang-kadang saya membayangkan sebagai orang bukan pakar ekonomis, secara pendekatan institusinya itu, saya rasa kita agak lumayan dari segi untuk mengawal sesuatu perkara mungkin dipanggil sebagai behavior-behavior yang merosakkan. Ya, harus Tapi, dibetulkan. Tuan, Mungkin saya nak kita interject. perlu. Maksud saya rasa ini amat penting. Ini sekali lagi nak minta menteri tolong. PPIM memang sangat strategis. Terpaksa. Kita bercerita pasal rasuah, okay, one issue. Tapi hari ini kadang-kadang kita we are trapped in a situation. Sekarang ni Datuk Seri 3,000 adalah di bawah paras kemiskinan di Kuala Untuk Lumpur. bandar. Saya dah 2-3 kali bawa isu ni, tapi we are determined to bring this issue. Berapakah gaji constable polis yang baru bekerja? 1,200, 1,300, itu pun termasuk allowed. Custom pun begitu. Kalau kita kalau melihat tinggal hari di ini, bandar. kita lihat ini cerita betul pasal kita bercerita pasal betul. rasuah tadi ni. Kita kena fair, we have got to be fair. Dan kita bercerita pasal barang naik harga. Ya. Macam mana orang kalau dia bekerja betul 1,200 ini dia nak maintain keluarga di Kuala Lumpur. Ini kena Datuk Seri kena buat sesuatu because kita tidak perlu menipu diri kita. 1,200 Dan ini kita cakap tentang anggota polis. ya polis Custom? custom. Ya. Dan yang paling dahsyat sekali Kerja dia makin mencabar. mencabar satu hal dan kita beri dia kuasa. Tidakkah kita berdosa dalam konteks ini? Jadi itu pun nak Datuk Seri, kita ambil peluang ini Datuk Seri bawa lah. Ada isu structural di sini. Because kita tidak boleh menipu diri kita. Benda ni akan menjadi social problem. Suka tidak suka, masalah dalam keluarga bertambah-tambah Okey. dan akhirnya kita pula kena tangani masalah, kena ragut, kena apa. Pasal dia tak ada tempat nak pergi. Macam saya dapat satu berita, ada seorang ni anak dia 10. Duduk di Kuala Lumpur, satu bilik flat satu bilik. Anak dia 5 perempuan, 5 lelaki, kena bergilir-gilir balik tidur. Something is transformasi yang Prof sebut tadi perlu diadreskan dalam isu-isu kemanusiaan seperti ini. Kalau tidak tak diguna. Saya rasa kita pengguna Menarik ni, kos sara hidup pergi kepada Saya kemanusiaan. rasa balik pada isu pendapatan ni memang kita perlu memastikan bahawa kita memberikan kadar upah ataupun gaji yang setimpal dengan tugas yang diberikan kepada pekerja kita termasuklah civil service kita. Dan ini merupakan satu proses peningkatan yang gradual. Kita dah mulakan dengan mensyaratkan kadar gaji minima RM900 yang untuk di Semenanjung Malaysia ini. Dan over time insyaAllah kita perlu memastikan bahawa semua majikan-majikan memastikan pekerja mereka diberi kadar upah ataupun gaji yang setimpal, yang lebih baik. Dan ini juga lari dengan matlamat kita untuk mempertingkatkan peratusan upah dalam peratusan GDP itu meningkat kepada 40%. Now, balik kepada kedudukan keselesaan hidup, antara yang paling penting ialah untuk memastikan bahawa rakyat kita mempunyai bumbung perumahan yang sesuai. Dan kerajaan mengadakan banyak program-program perumahan, termasuklah program perumahan rakyat, program-program rumah mampu bilik yang perlu yang sedang dilaksanakan.
Dan ini saya nak membawa semula komen Saudara Yusmadi ni daripada 30,000 bawah pada yang nyata, isu di balik pulau dan sebagainya. Kita sebenarnya perlu peka terhadap usaha untuk membangunkan negara, dan kita tidak boleh menghalang pembangunan daripada berlaku. Tapi apa yang boleh kita lakukan ialah memastikan bahawa tidak ada golongan yang terpinggir. Dalam konteks perumahan mampu milik ini, apabila di bandar, kita pastikan bahawa terdapat program-program yang bakal membina rumah yang mampu dibeli oleh rakyat kita. Dan kerajaan banyak memberikan subsidi untuk rumah ini yang amat tinggi sekali. Untuk memastikan bahawa mereka ini mampu membeli rumah pada kadar RM42,000 ataupun RM35,000 bergantung kepada negeri-negeri masing-masing. Jadi ini merupakan satu usaha yang bakal diteruskan. Prof, Datuk. Bagi saya memang banyak program-program yang kerajaan laksanakan. Cuma kadang-kala saya rasa perlu ada pihak yang melihat secara total, menyeluruh. Dalam langkah yang pertama, kita kadang-kala mengurangkan bebanan subsidi pada kerajaan. Angka terakhir saya tengok sekitar 46 bilion yang dibelanjakan untuk hanya subsidi saja. Tetapi kadang-kala tanpa kita menyedari, bila mana kita berganjak kepada elemen-elemen item yang lain, kita tambah balik subsidi itu. Jadi kalau boleh kita pastikan agar in net. Sebab itu saya tertarik dengan, dan malahan masa saya berada di EPU pun saya sering menyuarakan, dan hari ini alhamdulillah telah berlaku, iaitu peralihan daripada subsidi yang menyeluruh seumpama pipe yang dibuka tak ditutup selama-lamanya kepada subsidi yang bersasar. Saya rasa itu tindakan yang baik. Cumanya perlu diperjelaskan. Umpamanya dalam konteks pemberian BRIM umpamanya. Memang kalau kita lihat seolah-olah macam diberi begitu. Tetapi kalau kita lihat konsep mensasarkan, dan saya mencadangkan kepada Datuk Seri juga, kerana di dalam kita memberi pemberian BRIM itu sebenarnya kita mendapat maklumat dan data. Dan ukuran yang harus diukur ialah dua. Pertama, jumlah keseluruhan BRIM itu seharusnya semakin menurun, dan bilangan penerima BRIM itu juga seharusnya semakin menurun. Kalau kita melaporkan semakin besar dan semakin meningkat, itu petanda yang tak baik bahawa transformasi ekonomi seolah-olah menyebabkan lebih banyak orang terjebak di dalam bukan pendapatan miskin, mereka adalah pendapatan yang mudah jejas. Vulnerable group. Datuk, tertawa tadi mendengar penjelasan tentang kos sara hidup ini. Iyalah, itu yang saya sebut tadi. Kita anyway, kita terima semua ni. Saya nak mengambil kesempatan ini juga untuk menegur pengguna. Apa yang kita sebut tadi, kerajaan dah buat. Behavioral lah, itu elemen behavioral lah. Behavior ini perlu ditukar, produktiviti perlu ditingkat. Dan produktiviti ini bukan setakat pengguna saja. Dalam pegawai kerajaan pun produktiviti juga, mereka juga pengguna. Jadi kita kena membudayakan peningkatan produktiviti hari ini. Kerana produktiviti kita, kalau ikut kajian-kajian yang kita buat, ya Rabbi, dahsyat, terlalu rendah. Mungkin pada kita, kalau kita tengok-tengok, mungkin dalam 40% produktiviti, pergi lambat, balik cepat, buat kerja relax. Jadi ini juga akan, kalau kita lambat satu approval, nak dapat approval, boleh benda tu surat, boleh immediately, kena pergi 3-4 kali, jadi kos tinggi. Jadi mungkin juga benda-benda yang begini, yang Prof sebut tadi, boleh dikaitkan supaya kita semua mendapat manfaat daripada keadaan hari ini. Langkah ke hadapan, Datuk Seri, minit-minit terakhir ini. Kerajaan akan meneruskan segala usaha yang kita sedang laksanakan, dan dalam banyak konteks itu kita perlu mempertingkatkan lagi pelaksanaan, effectiveness majlis kita. Dari segi struktur tu, pasaran untuk mempertingkatkan distribution channels, mempertingkatkan persaingan, memastikan bahawa terdapat ramai pesaing-pesaing macam hypermarket dan sebagainya, dan juga memastikan tidak ada collusion dalam bentuk anti-competition. Jadi kita dah wujudkan Competition Act dan juga Suruhanjaya anti-competition ini, dan pelbagai langkah-langkah lagi yang bakal dilaksanakan. Apa yang saya ingin tegaskan di sini ialah kerajaan memang mengambil peka dengan perkara ini, dan akan terus memantau dan melaksanakan semua langkah yang telah disebutkan. InsyaAllah bagi saya dengan langkah-langkah ini bukan saja dalam konteks pada
kos barangan, tapi yang penting sekali adalah untuk mengembangkan ekonomi supaya kita mendapat syarikat-syarikat yang mendapat lebih keuntungan dan dengan itu dapat memberikan pekerjaan yang lebih baik untuk pekerja-pekerja rakyat kita dan memberikan gaji dan imbuhan yang lebih baik juga, dan juga mewujudkan peluang untuk usahawan-usahawan yang baru yang masuk ke dalam pasaran. Meskipun fokusnya adalah berkait dengan kos sara hidup, tetapi apa yang sangat saya raikan dalam wacana nasional ini, tumbuh saja idea-idea untuk kita memperkembangkan lagi bagi episod akan datang. Setidak-tidaknya urbanisasi memerlukan 1 jam, pengangkutan awam memerlukan 1 jam, perubahan behavioral memerlukan 1 jam. Namun ini adalah merupakan percambahan yang sangat baik untuk kita suburkan wacana nasional sebagai salah satu usaha daripada transformasi kerajaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri, Datuk Saudara Ismandi dan Prof untuk kesempatan pada malam ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti wacana nasional Saban Ahad. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah.